Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana dipertua. Rakan-rakan perwakilan kerajaan pembangkang. Seterusnya, seantero warga dewan yang dimuliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bersidang untuk semua. Tuan Yang Dipertua, selaku yang pertama di perwakilan pihak kerajaan pada hari ini, Tuan Yang Dipertua mohon izin seantero dewan untuk memberikan usul bahawa sesungguhnya kita perlu yakin dan percaya secara langsung penuh sidang parlimen perlu. Tuan Yang Dipertua, sebelum itu, mari kita lihat apakah rentetan sebenarnya yang berlaku mengenai usul kita pada hari ini, iaitu secara langsung penuh sidang parlimen perlu. Tuan Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, bermula pada tahun lepas telah pun diadakan secara langsung sidang parlimen, tetapi hanya berkisar kepada 30 minit sahaja, di mana 30 minit ini adalah dari sesi soal jawab sahaja. Tuan Yang Dipertua, makna katanya Tuan Yang Dipertua, titik pertikaian perdebatan kita pada hari ini, apa yang kami tuntut, bagaimana secara langsung ini yang ditunjukkan pada kamus dewan ada satu yang disiapkan atau diterbitkan, tidak berhenti dan tidak berantara. Tetapi konsep pembawaan kita pada hari ini adalah untuk kita menilai bagaimana secara langsung penuh yang kami tuntut di pihak kerajaan pada hari ini adalah secara langsung persidangan Dewan Rakyat yang bermula daripada awal persidangan sehinggalah ke titik akhir persidangan Dewan Rakyat dan akhirnya mencapai keputusan dan disiarkan di televisyen. Tuan Yang Dipertua, sidang parlimen pada hari ini kami merujuk kepada Dewan Rakyat kerana apa? Segala isu mengenai kepentingan rakyat dibentangkan di Dewan Rakyat. Dan kenapa kami mengatakan pihak kerajaan pada hari ini secara langsung penuh sidang parlimen itu perlu? Kami menilai daripada dua aspek, iaitu hak rakyat dan pembentukan integriti pemimpin negara Malaysia. Atas rasional apa, Tuan Yang Dipertua? Atas kata-kata yang dikeluarkan oleh Syabrin Cik, bekas Menteri Penerangan Malaysia, bagaimana Malaysia perlu lebih terbuka dalam mengelakkan rasa tidak puas hati rakyat Malaysia kerana apabila adanya secara langsung penuh sidang parlimen ini, Tuan Yang Dipertua, ini adalah sidang secara langsung yang bersifat adil dan bebas. Maknanya pada hari ini apa yang boleh dibuktikan oleh pihak pembangkang kita pada hari ini adalah yang pertama, walaupun tiada secara langsung penuh, hak rakyat masih terjaga. Yang kedua, Tuan Yang Dipertua, ragukan dan nafikan segala kes kami di perwakilan pihak pembangkang, di perwakilan pihak kerajaan. Maka Tuan Yang Dipertua, modus operandi kami di perwakilan pihak kerajaan cukup mudah. Saya selaku yang pertama akan berhujah mengenai aspek hak rakyat. Bagaimana secara langsung penuh sidang parlimen itu perlu adalah demi hak rakyat Malaysia, Tuan Yang Dipertua. Dan bangkit pula yang kedua pada hari ini akan menceritakan masalah yang berlaku apabila tiadanya secara langsung penuh sidang parlimen, dan masih yang sama bagaimana Tuan Yang Dipertua secara langsung penuh sidang parlimen ini perlu, iaitu melebihi daripada 30 minit yang dulu pernah dilakukan Tuan Yang Dipertua juga masih berlaku masalah, Tuan Yang Dipertua. Dan bangkit yang ketiga ini akan membina segala wilayah pincang pihak pembangkang. Mari kita menilai apakah pembuktian yang sebenarnya apabila pihak kerajaan pada hari ini menetapkan bahawa secara langsung penuh sidang parlimen perlu demi hak rakyat. Mengenai apa, Tuan Yang Dipertua? Hak rakyat adalah perlu untuk mengetahui mengenai isu semasa, Tuan Yang Dipertua. Saya tunjukkan kepada si-isi dewan bagaimana Timbalan Presiden Ustaz Nasarul Iman Isa sendiri, Tuan Yang Dipertua, telah mengatakan beliau menuntut supaya kes Pulau Batu Putih yang terlepas ke tangan Singapura mohon dijelaskan di parlimen. Saya kira, Tuan Yang Dipertua, pertikaian ini timbul kerana apa? Kerana pada dahulu tiada secara langsung penuh, dan akhirnya, Tuan Yang Dipertua, dan diharapkan dengan adanya secara langsung penuh, Tuan Yang Dipertua, segala pertikaian dan tidak rasa puas hati rakyat itu tidak timbul, Tuan Yang Dipertua, kerana mereka mengetahui daripada awal persidangan dan hingga akhir
hadir persidangan Tuan Yang Pertua. Tuan Yang Pertua, ia dipersilakan yang mana-mana? Yang pertama saya cabar kesayangan Fakta Datuk Zamri Cik yang menyokong supaya siaran langsung perlu disiarkan. Yang kedua saya cabar anda untuk buktikan adakah isu Pulau Batu Putih ini disiarkan 30 minit ataupun tidak disiarkan langsung dalam Tuan Yang Pertua, titik pertikaian pada hari ini adalah siaran langsung penuh ni perlu siar ataupun tidak. Dan kenapa pertikaian ini timbul? Kerana apa Tuan Yang Pertua? Tidak dijelaskan di Parlimen kerana rakyat Malaysia tidak tahu kerana tiada siaran langsung penuh yang diadakan di Malaysia Tuan Yang Pertua. Kedua ni Tuan Yang Pertua, saya tunjukkan bagaimana Abil mengesyorkan perbahasan penuh di Parlimen. Kerana apa? Supaya rakyat dapat memberi ulasan, komen dan cadangan terhadap isu yang telah dibahaskan di sidang Parlimen. Dan kerana apa? Untuk kita lihat bahawa Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan agama, dan rakyat Malaysia mempunyai hak untuk mengetahui segala apa isu yang telah pun dibangkitkan di sidang rakyat. Kerana apa? Segala isu yang dibangkitkan di sidang rakyat itu adalah demi kepentingan rakyat Malaysia Tuan Yang Pertua. Dan oleh itu Tuan Yang Pertua, kami melihat bagaimana siaran langsung penuh sidang Parlimen itu perlu bukan saja lantas untuk kita lihat apa situasi yang berlaku sekarang, sedar ataupun tidak. Kita melihat berbagai lambakan cerita yang bercorak hiburan semata-mata, dan diharapkan dengan siaran langsung penuh sidang Parlimen perlu ini Tuan Yang Pertua dapat mengimbangi situasi yang berlaku. Bukan itu sahaja Tuan Yang Pertua, bagaimana hak rakyat sendiri untuk menilai personaliti sebenar setiap wakil rakyat yang telah pun dipilih Tuan Yang Pertua. Bagaimana ini disuarakan sendiri oleh Angkatan Belia Islam Malaysia. Bagaimana persidangan Parlimen adalah merupakan mandat amanah daripada rakyat untuk memikul tanggungjawab dalam menyuarakan suara sebenar kehendak rakyat Tuan Yang Pertua. Maka ini jelas Tuan Yang Pertua bagaimana hak rakyat untuk menilai isu semasa dan untuk menilai sendiri pemimpin yang mereka pilih. Dan kerana itulah Tuan Yang Pertua, siaran langsung pada sidang Parlimen perlu. Mohon 2/3 Dewan menerima usulan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Pertua, rakan-rakan perwakilan pembangkang panel kerajaan Kerusi Sidang Parlimen yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersidang untuk semua. Saya cuba kawal suara di dalam Dewan yang terpilih ini agar saya kira Dewan semua dapat mendengar dengan jelas perbicaraan perdebatan dalam Dewan yang mulia. Tuan Yang Pertua, usul yang dibentangkan oleh seorang Perdana Menteri yang begitu bersemangat, siaran langsung penuh sidang Parlimen perlu. Mari kita analisis dan kita intai secara bersama apakah kontekstual perdebatan yang telah dibentangkan oleh seorang Perdana Menteri ke dalam Dewan yang mulia Tuan Yang Pertua Dewan. Pertama, siaran langsung penuh sidang Parlimen dibentangkan sebagai bermula dari awal sehinggalah habis, sehinggalah kepada mencapai keputusannya. Itu kami terima. Tiada sebarang permasalahan Tuan Yang Pertua Dewan. Namun apa yang perlu kita intai dan kita analisis secara bersama adalah kita perlu melihat kepada analisis keperluan panel kerajaan terhadap tuntutan usul. Adakah siaran langsung penuh sidang Parlimen itu perlu ataupun tidak? Apakah analisis keperluan yang dibentangkan oleh seorang Perdana Menteri? Yang pertama, memenuhi hak rakyat, dan yang kedua, demi pembentukan integriti pemimpin-pemimpin negara. Persoalan mudah yang boleh kami timbulkan. Yang pertama, adakah tanpa siaran langsung penuh sidang Parlimen, hak-hak rakyat tidak dipenuhi oleh kerajaan negara tercinta kerajaan Malaysia? Saya kira itu tidak pernah sama sekali berlaku. Yang keduanya, pembentukan integriti pemimpin negara. Adakah tanpa siaran langsung penuh sidang Parlimen ahli-ahli pemimpin kita tidak berintegriti? Itu yang pertamanya. Dan yang keduanya Tuan Yang Pertua Dewan, saya kira kebanyakan perlakuan tidak berintegriti yang berlaku itulah yang sebenarnya perlu kita kawal dan tidak boleh disiarkan secara penuh kerana ia akan menimbulkan pelbagai spekulasi dalam kalangan rakyat Malaysia terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Tuan Yang Pertua Dewan, justru Tuan Yang Pertua Dewan selaku panel kerajaan yang baik, anda sepatutnya menunjukkan kepada Dewan yang mulia apakah situasi keperluan yang sebenar-benarnya memang wujud yang menuntut siaran langsung penuh sidang Parlimen
perlu. Kerana kami kira kedua-dua situasi keperluan yang anda berikan, walaupun tiada siaran langsung secara penuh, kedua-dua situasi keperluan ini boleh kita capai. Bermakna anda gagal menjawab usul perdebatan. Tuan Yang di-Pertuan, terdapat 3 lagi perkara asas yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri. Yang pertamanya, beliau seolah-olah menyatakan ke dalam Dewan Yang Mulia, isu tidak boleh diselesaikan sekiranya tiada siaran langsung sidang parlimen penuh. Dan beliau membentangkan mengenai isu Pulau Batu Putih misalnya. Saya kira walaupun ketika itu tiada siaran langsung penuh, isu Pulau Batu Putih telah diselesaikan oleh negara kita dengan Singapura. Tiada lagi sebarang pertikaian pada hari ini, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Dan yang keduanya, beliau menyatakan tujuan siaran langsung penuh adalah untuk kita menyuarakan hak rakyat yang ingin disampaikan. Tuan Yang di-Pertuan Dewan, walaupun tiada siaran langsung penuh, hak rakyatlah yang diperbincangkan di dalam parlimen. Adakah suara-suara rakyat dan hak rakyat tidak sama sekali kita bincangkan tanpa siaran langsung penuh? Itu juga perlu dijawab oleh anda. Dan mungkin sekadar mengisi masa lapang, beliau katakan, Tuan Yang di-Pertuan Dewan, tujuan kita memaparkan siaran langsung penuh adalah supaya televisyen tidak memaparkan hiburan semata-mata. Kalau tidak mahu memaparkan hiburan semata-mata, bolehlah paparkan perkara-perkara lain yang lebih berfaedah. Tidak perlulah siaran langsung penuh sidang parlimen, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Justru Tuan Yang di-Pertuan Dewan, walaupun berlaku pelbagai kelemahan bentangan konseptual seorang Perdana Menteri, kami selaku panel pembangkang yang baik, kami akan bangkit untuk menjawab kes panel kerajaan yang menggalaskan kepada kami supaya kami menuntut walaupun tidak ada siaran langsung, hak rakyat masih terjaga. Saya kira ini sememangnya telah terjawab dalam situasi pada hari ini. Adakah hak-hak kita tidak pernah terjaga tanpa adanya siaran langsung penuh sidang parlimen sebelum tahun 2008, Tuan Yang di-Pertuan Dewan? Saya kira hak rakyat sememangnya telah cukup terjaga, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Justru Tuan Yang di-Pertuan Dewan, selaku panel pembangkang yang baik, kami akan bangun untuk melawan kes panel kerajaan. Kami katakan siaran langsung penuh sidang parlimen tidak perlu. Kita melihat kepada keadaan sidang parlimen yang tidak sesuai dipertontonkan secara penuh kepada khalayak. Apakah ciri-ciri sidang parlimen yang menyebabkan ianya tidak sesuai untuk dipertontonkan secara penuh kepada khalayak, Tuan Yang di-Pertuan Dewan? Yang pertamanya, ianya melibatkan perbahasan mengenai perkara-perkara yang belum termaktub di dalam undang-undang. Di dalam membahaskan perkara-perkara ini akan terbit pelbagai pro dan kontra yang akan menghasilkan pelbagai spekulasi masyarakat sekiranya ia dipertontonkan secara penuh. Yang keduanya, Tuan Yang di-Pertuan Dewan, ianya melibatkan perilaku dan tutur kata spontan ahli parlimen yang kadang-kadang terkeluar perkataan kesan, membalik kerusi dan sebagainya. Dan yang ketiganya, wujudan dua pihak kerajaan dan pembangkang yang membahaskan pelbagai isu dan kadang-kadang pembangkang mengambil kesempatan memburukkan kerajaan. Situasi ini tidak kita inginkan kerana ia menimbulkan pelbagai masalah dan pandangan rakyat terhadap kerajaan. Tuan Yang di-Pertuan Dewan, kami selaku panel pembangkang akan berdiri dengan 3 hujahatan, 3 analisis ciri-ciri sidang parlimen tadi sebagai indikator kepada pemujaan panel kerajaan. Justru marilah kita menelusuri kepada pemujaan pertama panel kerajaan. Ada sebarang persoalan? Tidak ada nampaknya, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Kita teruskan. Sila. Yang Muhammad, kiranya siaran seperti sidang parlimen itu tidak berfaedah tak? Tuan Yang di-Pertuan Dewan, kita bukan berbincang tentang berfaedah ataupun tidak. Kita membincangkan tentang situasi keperluan. Walaupun ia berfaedah, adakah ia perlu ataupun tidak kepada rakyat negara kita? Adakah dengan menayangkan sidang siaran langsung secara penuh ini, ianya memberikan rakyat, ianya memenuhi hak rakyat yang sebelum ini tidak dipenuhi dan sebagainya? Saya kira situasi itu tidak pernah sama sekali berlaku. Justru kalau anda ingin menjawab kes dengan baik, tunjukkan situasi keperluan, bukan sekadar faedah-faedah semata-mata. Tuan Yang di-Pertuan Dewan, justru hujah pertama panel kerajaan bagi menjunjung rasional perdebatan kami bahawa keadaan sidang parlimen yang tidak sesuai dipertontonkan secara penuh kepada khalayak, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Penghujahan pertama, ianya melibatkan perilaku dan tutur kata spontan ahli parlimen yang tidak boleh dipertontonkan, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Perkataan-perkataan kesan ini biasalah apabila diperkatakan secara spontan. Kadang-kadang ahli parlimen kita terkeluar perkataan-perkataan kesan dan perilaku-perilaku yang tidak sepatutnya dipertontonkan ke dalam sidang, yang tidak sepatutnya dipertontonkan kepada khalayak. Yang pertamanya, contohnya ahli parlimen pembangkang yang keluar daripada dewan secara beramai-ramai.
apabila usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri dibentangkan. Ini adalah satu keadaan yang tidak berintegriti, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Apabila mereka keluar daripada Dewan Parlimen secara beramai-ramai, mereka seolah-olah tidak menghormati sidang parlimen yang sedang berlangsung. Dan apakah pandangan dan pendapat rakyat terhadap keadaan ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Perlu untuk kita nilai secara bersama. Yang keduanya, keadaan ahli parlimen yang membaling kerusi misalnya pernah berlaku di dalam Dewan. Adakah keadaan ini perlu untuk kita pertontonkan kepada khalayak, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Dan yang ketiganya, ahli parlimen Pulau Pinang Bukit Gelugor, Karpal Singh, yang pernah mengeluarkan kata-kata kesat orang Melayu tidak berguna dan bodoh dalam Dewan Perdebatan. Ini menimbulkan sensitiviti dan kemarahan orang Melayu yang melihatnya. Perkara-perkara ini perlu untuk kita tapis. Justru siaran langsung penuh sidang parlimen tidak perlu. Atas rasional Tuan Yang di-Pertua Dewan, keadaan sidang parlimen itu tidak semuanya boleh dipertontonkan kepada khalayak. Unsur perdebatan ditolak. Termasuk masalah dengan untuk memberikan jembalan keselamatan kerajaan. Sekalian. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Kerajaan Pembangkang seantero Dewan sekalian. Hari ini bertindak selaku Yang Terhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya seperti biasa akan meneruskan kesinambungan pembujahan seperti mana usul yang telah digagaskan oleh Yang Terhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Secara langsung penuh sidang parlimen perlu. Namun pada hari ini sebelum kita pergi kepada sesi pembujahan, mari kita lihat sesi kidasan terhadap hujah yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi. Sebentar tadi yang pertama sekali Ketua Pembangkang ada mengatakan sekiranya secara langsung penuh sidang parlimen ini, maka akan timbul banyak spekulasi. Yang pertama sekali apabila masyarakat pada hari ini akan memanipulasikan isu-isu yang terdapat di dalam parlimen pada hari ini. Namun Tuan Yang di-Pertua, sekiranya isu-isu ini tidak didedahkan kepada masyarakat secara langsung, maka ia akan lebih mudah untuk dimanipulasikan oleh pihak-pihak tertentu. Tuan Yang di-Pertua, yang pertama sekali mari kita melihat kepada isu pertukaran agama seperti mana isu yang telah dibincangkan di parlimen baru-baru ini. Tuan Yang di-Pertua, apabila isu sebegini tidak dibincangkan secara terbuka melalui keperluan secara langsung, maka timbul pelbagai versi-versi dari golongan-golongan yang tertentu yang hanya cuba untuk menjatuhkan air muka pemerintah yang sedia ada dan cuba untuk mengambil kesempatan daripada isu ini untuk dijadikan sebagai bahan politik. Tuan Yang di-Pertua, maka pada hari kami menunjukkan bahawa secara langsung penuh sidang parlimen perlu kerana untuk mengelakkan sebarang manipulasi terhadap isu-isu yang akhirnya dibawa sebagai satu bahan politik yang boleh mencecaskan integriti negara, integriti rakyat di negara kita. Tuan Yang di-Pertua, yang kedua Tuan Yang di-Pertua, yang berhormat Ketua Pembangkang juga sebentar tadi mengatakan perbahasan untuk perkara yang tidak termaktub dan perkara yang dibahaskan di parlimen adalah tidak termaktub di dalam undang-undang. Tuan Yang di-Pertua, sekiranya memang benar perkara yang dibincangkan ini tidak termaktub di dalam undang-undang lagi, Tuan Yang di-Pertua, dan mungkin kata-kata spontan akan terkeluar sama ada kata-kata kesat dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua. Namun Tuan Yang di-Pertua, di dalam parlimen ada jawatan kuasa hak dan kebebasan. Tuan Yang di-Pertua, mahu atau tidak ahli parlimen sama ada secara langsung ataupun tidak, mereka perlu untuk menjaga integriti dan tingkah laku mereka. Tuan Yang di-Pertua, ya, dipersilakan. Memang mereka mahu, tapi situasi itu berlaku atau tidak? Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Situasi itu berlaku, Tuan Yang di-Pertua. Namun keperluan untuk secara langsung ini adalah bagi tidak ada manipulasi terhadap isu tersebut. Tuan Yang di-Pertua, kami mengambil sini sekiranya tiada secara langsung penuh, maka akan ada manipulasi. Tuan Yang di-Pertua, mari kita teruskan kepada penghujahan saya berdasarkan kata kunci masalah sekiranya tiada secara langsung penuh sidang parlimen pada hari ini.
Seperti mana sebelum ini hanya ada siaran 35 minit yang Tuan Yang Dipertua. Itu pun siaran ketika sesi soal jawab Tuan Yang Dipertua. Yang pertama sekali Tuan Yang Dipertua, masalah akan berlaku sekiranya tiada siaran langsung penuh Tuan Yang Dipertua, akan berlakunya fitnah terhadap isu-isu yang cuba untuk dikatakan Tuan Yang Dipertua. Yang pertama sekali Tuan Yang Dipertua, apabila televisyen hanya menyiarkan 30 minit siaran ketimbangan sesi soal jawab, apabila kenyataan pasti yang mengatakan pemuda UMNO celaka. Tuan Yang Dipertua, pemuda UMNO celaka dikatakan oleh YB Kapasing. Namun isu ini dipolitikkan oleh sebahagian pihak-pihak tertentu Tuan Yang Dipertua, dan akhirnya beberapa gerombolan pemuda UMNO itu datang ke parlimen dan menyerang YB Kapasing. Wahal tiada siaran langsung penuh yang menunjukkan sama ada wujud isu provokasi, sama ada wujud isu penghinaan terhadap YB Kapasing dan sebagainya. Maka ini menunjukkan bahawa siaran langsung penuh sidang parlimen perlu Tuan Yang Dipertua. Yang kedua Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli parlimen tidak akan membuat perkara yang tidak berintegriti sekiranya secara langsung sidang parlimen ini diadakan Tuan Yang Dipertua. Yang pertama sekali Tuan Yang Dipertua, sekiranya secara langsung penuh, mereka tidak hadir ke sidang parlimen kerana rakyat memerhati mereka Tuan Yang Dipertua. Yang kedua, mereka juga akan berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan dan kata-kata yang boleh menimbulkan provokasi dan sebagainya Tuan Yang Dipertua. Lihat bagaimana ahli-ahli parlimen ini akan menjaga integriti mereka sekiranya siaran langsung ini dilakukan secara penuh Tuan Yang Dipertua. Dan yang ketiga Tuan Yang Dipertua, rakyat akan lebih faham terhadap isu-isu sebegini Tuan Yang Dipertua, kerana apabila adanya siaran langsung penuh sidang parlimen ini, maka percambahan idea di kalangan masyarakat, percambahan idea di kalangan rakyat ini akan terbit Tuan Yang Dipertua, kerana mereka mengikuti, kerana mereka mengetahui isu-isu apa yang sedang diperdebatkan di parlimen, isu-isu apa yang sedang diperkatakan oleh parlimen pada hari Tuan Yang Dipertua. Maka tidak akan ada individu yang mungkin menjadi katak di bawah tempurung ulat di dalam buku Tuan Yang Dipertua. Yang keempat Tuan Yang Dipertua, kes Ibrahim Ali, apabila beliau menyebutkan bahawa Tuan Yang Dipertua, sama seperti kes YB Kapasing, apabila tiada siaran langsung penuh Tuan Yang Dipertua, kita tidak akan dapat melihat kronologi awalan terhadap apa yang menyebabkan perkara itu berlaku. Sama ada wujud isu provokasi, wujud satu penghinaan terhadap beliau dan sebagainya. Maka pada hari ini perlu kepada siaran langsung penuh sidang parlimen itu perlu Tuan Yang Dipertua. Kerana apa? Kerana rakyat dapat menilai, kerana akan timbul pelbagai masalah sama ada di kalangan ahli parlimen dan sebagainya sekiranya secara langsung penuh sidang parlimen ini tidak diadakan Tuan Yang Dipertua. Yang ketiga Tuan Yang Dipertua, sekiranya tiada secara langsung penuh sidang parlimen pada hari ini, maka ahli-ahli politik akan mengambil isu-isu yang tidak diselesaikan ini sebagai politik murahan mereka Tuan Yang Dipertua. Kerana kita tidak didedahkan dengan apa yang dibincangkan di parlimen, kita tidak didedahkan dengan apa yang diperkatakan di parlimen pada hari ini, maka ada segelintir ahli-ahli politik yang bersifat murahan ini akan menjadikan isu-isu ini sebagai bahan politik untuk kepentingan mereka, sama ada pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum nanti Tuan Yang Dipertua. Maka kita lihat bagaimana individu-individu ini akan mempergunakan, akan memanipulasikan isu-isu sebegini sekiranya tiada secara langsung penuh sidang parlimen. Maka pada hari ini kesimpulan bersandarkan kepada hujah-hujah yang telah saya sebutkan sebentar tadi, jelas menunjukkan bahawa siaran langsung penuh sidang parlimen perlu bersandarkan yang pertama sekali untuk mengelakkan fitnah, yang kedua supaya ahli politik lebih berintegriti, yang ketiga ahli politik tidak akan memainkan isu-isu sensitif. Sekian, mohon untuk sisi Dewan yakin dan percaya bahawa usul yang kita perbahaskan pada hari ini secara langsung penuh sidang parlimen perlu, wajar untuk diterima. Sekian, mohon untuk terus mencadang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, delegasi kerajaan provinsi pembangkang seterusnya, hadirin-hadirat warga persidangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersidang kepada semua. Tuan Yang Dipertua, usul gagasan Perdana Menteri yang cantik di seberang sana. Siaran langsung penuh sidang parlimen perlu. Selaku perwakilan pembangkang, premis mudah untuk melawan kes mereka. Kami katakan siaran langsung penuh sidang parlimen tidak perlu. Tuan Yang Dipertua Dewan, kita lihat apakah sebenarnya
kedua-duanya pembawaan di perwakilan kerajaan yang sebenarnya sangat bercelarut serta tidak konsisten. Pertamanya kita lihat bagaimanakah mereka katakan untuk melihat keadaan keperluan. Kita melihatnya daripada dua perkara. Pertamanya hak rakyat, keduanya pembentukan integriti pemimpin. Adakah ini analisis keperluan yang wajar dibawakan kepada seisi dewan? Adakah hak rakyat pada hari ini tidak terjaga oleh para pemimpin kita? Adakah pemimpin kita pada hari ini keseluruhannya tidak berintegriti sehingga akhirnya pemimpin-pemimpin kita mengamalkan pelbagai kesalahan dan sebagainya tidak pernah ditunjukkan dalam Dewan yang mulia. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini seharusnya pihak kerajaan perlu menunjukkan analisis keperluan, iaitu tidak boleh tidak siaran langsung sidang parlimen ini mesti untuk diadakan untuk menyelesaikan segala permasalahan, untuk melahirkan pemimpin yang berintegriti dan sebagainya. Tetapi Tuan Yang di-Pertua Dewan, sedar ataupun tidak, ketika Perdana Menteri meminta kami tunjukkan bahawa masalah-masalah ini telah berjaya diselesaikan sekalipun tiada siaran langsung sidang Dewan penuh. Masalahnya, pernahkah kita terdengar mereka menyatakan bahawa pada hari ini isu-isu yang tidak selesai kerana siaran langsung tidak diadakan? Tidak pernah diutarakan seawal bangkit yang pertama maupun yang kedua. Maksudnya, mereka tidak pernah melakukan analisis keperluan, apatah lagi pembuktian di perwakilan kerajaan. Dan seterusnya, Tuan Yang di-Pertua Dewan, kami tanyakan kepada mereka, adakah pada hari ini suara rakyat tidak dapat sampai sekiranya sidang Dewan penuh tidak diadakan? Tidak pernah diutarakan. Seterusnya, apakah keadaan mendesak dan terdesak sehingga akhirnya sidang Dewan penuh menjadi satu mekanisme penyelesaian kepada segala masalah? Juga tidak pernah diceritakan oleh Perdana Menteri. Dan seterusnya, Tuan Yang di-Pertua Dewan, kata yang kedua, sekiranya siaran langsung tidak diadakan, maka akan ada manipulasi. Persoalan mudah, pada hari ini kita telah mengadakan siaran langsung 30 minit. Adakah wujud manipulasi? Kami katakan ya. Pada hari ini sekalipun cuma 30 minit siaran langsung penuh, telah wujud pelbagai manipulasi. Apatah lagi sekiranya kita wujudkan siaran langsung penuh dari awal sehingga akhir. Macamlah rakyat kita hari ini tidak mempunyai kerja lain selain daripada duduk menghadap TV menonton pelbagai perkara tersebut. Dan Yang di-Pertua Dewan, maaf, bersemangat agaknya. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini kata yang kedua, sekiranya kita buat, maka integriti akan terjaga. Sekiranya kita buat, maka hak rakyat akan terbela. Apakah jaminan di perwakilan kerajaan bahawa siaran langsung sidang Dewan penuh ini akan menjaga hak rakyat? Tidak pernah dibuktikan sebenarnya hujah-hujah mereka bersifat andaian. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, saya suka untuk menceritakan kepada anda daripada dua perkara. Bagaimanakah pada hari ini isu-isu yang diperdebatkan di dalam sidang Dewan Parlimen itu sebenarnya bersifat isu-isu yang belum termaktub di dalam perlembagaan maupun undang-undang, dan isu-isu ini bersifat sensitif. Dan yang keduanya, bagaimanakah kewujudan dua pihak iaitu kerajaan dan pembangkang di dalam parlimen menunjukkan analisis ketidakperluan akan siaran langsung penuh ini. Dan Tuan Yang di-Pertua Dewan, bagi menyedapkan hati Perdana Menteri, suka untuk saya tunjukkan betapa selama ini kerajaan Malaysia tidak pernah mengadakan siaran langsung Dewan penuh. Tetapi Tuan Yang di-Pertua Dewan, masalah masih lagi selesai. Masalah isu Pulau Batu Putih, adakah wujud pertigaan hingga ke hari ini? Adakah rakyat pada hari ini mengamuk dan sebagainya? Tidak wujud, sekalipun tiada siaran langsung Dewan penuh. Seterusnya, isu politik, sosial dan ekonomi. Apa isu yang tidak selesai? Isu ini belum selesai kerana perbincangan di dalam parlimen memakan masa yang lama. Tuan Yang di-Pertua, adakah pada hari ini kita ingin tuntut dari awal sehingga akhir, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun baru isu tersebut akan selesai? Inilah sebenarnya tuntutan turistik di perwakilan kerajaan. Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan, kita lihat bagaimanakah parlimen akan membincangkan pelbagai isu, dan dalam membincangkan perkara ini akan wujud pelbagai perkara akan disentuh, wujud pro dan kontra dan sebagainya. Maka akhirnya Tuan Yang di-Pertua Dewan, adakah ini yang akan kita pertontonkan? Bukankah ini mewujudkan satu risiko dan seterusnya boleh menyebabkan wujud keadaan negatif? Saya tunjukkan kepada anda bagaimanakah dalam isu sensitif berkaitan dengan 10% kemasukan Bumi Putra ke MRSM, semasa dibahaskan, perkara ini telah mewujudkan pelbagai spekulasi. Kemudian Tuan Yang di-Pertua Dewan, perkara ini tidak dipertontonkan kepada umum. Tetapi apa yang berlaku? Mogok berlaku di sana dan di sini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan seterusnya kita lihat bagaimanakah ketidakpuasan hati yang melanda. Ini belum disiarkan secara penuh, sedangkan tugas pemimpin membincangkan pro dan kontra. Sekiranya disiarkan secara penuh, adakah kita menuntut agar 13 Mei berulang kembali? Dan seterusnya dalam isu PPSMI,
proses perbahasan ini Tuan Yang di-Pertua Dewan mewujudkan pelbagai sensitiviti daripada pihak kerajaan maupun pembangkang. Maka akhirnya pihak-pihak ini akan meneliti secara kritis apakah yang sebenarnya ingin diangkat di dalam sidang Dewan Parlimen ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka akhirnya apa yang berlaku dalam isu PPSMI, para bloggers dan sebagainya membincangkan perkara ini. Rakyat tahu tentang isu ini. Ini belum disiarkan dalam sidang Dewan Parlimen penuh Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sekiranya disiarkan, bagaimana pula yang akan berlaku? Maka akhirnya integriti juga akan tercemar Tuan Yang di-Pertua Dewan, menunjukkan keadaan ketidakperluan sidang Dewan penuh diadakan. Seterusnya Tuan Yang di-Pertua dalam isu gaji minimum pekerja swasta, ketika dibahaskan apakah yang berlaku pada ketika itu, berlaku mogok oleh rakyat kita Tuan Yang di-Pertua Dewan, dipertontonkan dalam 30 minit siaran di RTM. Kemudian apa yang berlaku mogok. Sekiranya diadakan sidang Dewan penuh, siaran langsung secara penuh, apa pula yang akan berlaku? Integriti akan terus tercemar. Hasil daripada ketamakan kita, hasil daripada kegelojohan kita untuk mengadakan sidang Dewan penuh. Dan seterusnya, di dalam parlimen kewujudan dua pihak, iaitu kerajaan dan pembangkang, maka akan wujud manipulasi daripada kedua-dua pihak ini. Kita lihat bagaimanakah kajian Kementerian Penerangan dan dalam jawatan kuasa pemantau parlimen semasa siaran persidangan parlimen di kaca TV selama 30 minit. Apa yang berlaku? Didapati 70% daripada pemimpin parti pembangkang cuba memanipulasi keadaan, sehingga akhirnya 41% daripada yang membawakan isu-isu yang tidak penting, isu-isu yang berbau pribadi serta politik-politik, semata-mata menunjukkan keadaan ini sebenarnya akan dimanipulasikan oleh pihak yang tidak sepatutnya. Dan kita lihat bagaimanakah ahli parlimen Jelapah telah menghadapi satu didakwa diserang semasa berbahas Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hasil daripada perbincangan soal jawab yang berlaku semasa siaran penuh Tuan Yang di-Pertua menunjukkan akan wujud risiko, akan wujud pelbagai kesan negatif sekiranya siaran langsung penuh sidang parlimen diadakan. Maka inilah sebenarnya analisis ketidakperluan. Cukuplah apa yang telah kita lakukan sekarang ini, cukuplah keterbukaan yang telah kita amalkan. Kerana ini negara berbilang bangsa, pelbagai perkara untuk perlu kita pertimbangkan bersama. Mohon untuk terus membangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, kerajaan pembangkang seantero dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang kesemuanya. Bukanlah ingin melawan kata-kata, namun kita harus sedar apa yang sebenarnya. Bukan ingin melawan kata-kata seorang guru, namun apa yang salah perlu diperbetulkan. Secara langsung penuh sidang parlimen perlu ataupun tidak, itu pertikaian dewan kita pada hari ini. Namun selaku yang ketiga, mari kita lihat apakah permasalahan pihak pembangkang pada hari ini. Saya mulakan dengan masalah konsep. Tuan Yang di-Pertua, seawal makmurnya Perdana Ketua Pembangkang di seberang sana Yang di-Pertua, beliau membuat pertikaian kepada kita pada hari ini. Sedar ataupun tidak, apa yang diperkatakan pertikaian yang wujud? Pertamanya, adakah tanpa persidangan penuh pada hari ini, adakah hak rakyat tidak dijaga? Itu katanya. Yang kedua, adakah pada hari ini ahli parlimen kita tidak berintegriti? Yang kedua. Dan yang ketiga, tunjukkan pada kita perilaku yang tidak berintegriti. Itulah yang kolonial perlu ditapis. Itu pertikaian yang pertama. Tuan Yang di-Pertua, kami katakan siaran langsung penuh sidang parlimen perlu. Kerana apa? Kerana memang pada hari ini hakikatnya hak rakyat untuk mengetahui segala perbincangan aspek yang berlaku dalam sidang parlimen perlu untuk diketahui oleh rakyat. Sebab itulah kami katakan secara langsung penuh sidang parlimen perlu. Yang keduanya, apabila kita perlu tahu apa yang berlaku pada hari ini, pelbagai masalah itu yang telah dilakukan oleh ahli polisi, sehingga kami mengatakan siaran langsung penuh sidang parlimen perlu. Seterusnya Yang di-Pertua, pertikaian lagi telah dilakukan oleh yang kedua. Mereka menunjuk kami untuk menunjukkan isu-isu yang tidak selesai. Yang berhormat, pada hari ini kita bukan ingin membincangkan sama ada isu tersebut selesai ataupun tidak. Pembawaan kami di pihak kerajaan mudah. Kami katakan siaran langsung penuh sidang parlimen perlu supaya rakyat mengetahui isu-isu semasa yang telah dan sedang dibincangkan di parlimen pada hari ini. Kami katakan itu unsur-unsur keterdesakan. Kami katakan ia perlu dilakukan kerana berdasarkan hak rakyat selaku rakyat. Setelah kita memilih seseorang ahli pemimpin, maka kita perlu tahu sejauh mana
pemimpin tersebut dalam menjalankan tugas. Sejauh mana isu-isu rakyat dibincangkan di Dewan Rakyat. Itu keterkaitan kami di pihak kerajaan. Masalah yang pertama. Yang problem yang pertama ni sebelum 2008 ni rakyat kita ni hak-hak tak terjaga. Yang pertama. Yang kedua dia untuk mengetahui isu semasa. Media lain pun banyak ni. Yang berhormat, itulah masalahnya pada hari ini tidak habis-habis mempertikaikan hak rakyat tidak terjaga ke. Itu yang kami katakan. Pada hari ini, demi memenuhi kehendak hak rakyat, masih lagi berlaku tuntutan dalam rakyat pada hari ini. Sehingga kita lihat apa tuntutan daripada Timbalan Presiden PAN menuntut agar menunjukkan apa hakikatnya perbincangan mengenai Pulau Batu Putih ditunjukkan di sidang di siaran langsung penuh yang dipertua. Mengapa itu berlaku? Itu menunjukkan kerana apa? Kerana rakyat ingin mengetahui apa perbincangan sebenarnya berlaku. Itu kami katakan itu keperluan. Itu masalah pihak pembangkang pada hari ini. Sebenarnya betul kita lihat lagi pada hari ini pihak pembangkang ingin menunjukkan kepada kita konon-kononnya hak rakyat masih terjaga. Namun sedar ataupun tidak, sepanjang kejahan mereka pada hari ini tidak pernah pun menunjukkan apa sebenarnya hak rakyat masih terjaga. Sedangkan kami telah menunjukkan ada lagi berlaku tuntutan mengenai perbincangan isu-isu yang dibincangkan di sidang parlimen. Hak rakyat masih belum terjaga. Pada hari ini kita mereka ingin menciptakan konon-kononnya sidang parlimen itu menunjukkan perkara-perkara yang belum termaktub. Adanya pro and kontra. Itu yang kami katakan mengenai isu pro and kontra. Rakyat perlu tahu apa sebenarnya yang dibincangkan di sidang parlimen. Seterusnya apabila menyatakan konon-kononnya, ia tidak boleh dilangsungkan secara penuh kerana perilaku untuk menjaga perilaku tutur kata spontan yang telah diucapkan oleh ahli parlimen. Dan yang ketiganya menunjukkan konon-kononnya kewujudan dua pihak yang mereka mengatakan seolah-olah pada hari ini sedar ataupun tidak. Pihak pembangkang ingin menyalahkan pembangkang di Malaysia pada hari ini hanya ingin mengucap-ngacirkan negara. Sedar ataupun tidak, rakyat perlu tahu apa yang dibincangkan. Walaupun wujudnya pro and kontra, apa yang pembangkang wujudkan itu mungkin mewujudkan satu isu. Namun itu juga masih lagi suara rakyat. Walaupun ia merupakan pembangkang, namun pembangkang juga masih membawa suara rakyat. Itu pihak pembangkang perlu sedar. Tuan yang dipertua, kita lihat pula apa masalah pembujahan yang pertama. Yang pertama, beliau menunjukkan konon-kononnya perilaku yang tidak boleh dipertontonkan mengenai aspek ahli parlimen keluar beramai-ramai. Yang kedua, menunjukkan mengenai aspek ahli parlimen baling kerusi. Dan yang ketiga, menunjukkan bagaimana ahli parlimen Pulau Pinang meluahkan kata-kata kesat, maka timbul kemarahan. Dari ketiga-tiga hujah yang ingin diceritakan di sini, mereka mengatakan bagaimana ia tidak boleh dipertontonkan. Sedangkan akhirnya sedang atau tidak rakyat akhirnya mengetahui juga apa yang sebenarnya berlaku. Disebabkan hanya mendengar laporan yang telah dikeluarkan, tanpa melihat sendiri apa yang berlaku di dalam Dewan Persidangan, maka rakyat telah menaburkan pelbagai spekulasi pada hari ini. Pelbagai fitnah telah pun diwujudkan. Kali itu kami katakan secara langsung penuh sidang parlimen perlu supaya rakyat dapat membuat penilaian sendiri. Setelah melihat apa yang berlaku di dalam sidang parlimen, barulah rakyat tahu kenapa sebenarnya ahli parlimen keluar beramai-ramai, kenapa ahli parlimen baling kursi, kenapa ahli parlimen Pulau Pinang mengeluarkan kata-kata kesat. Lagipun yang ketua, saya kira pada hari ini saya kira secara langsung penuh diadakan, sudah pasti segala ahli parlimen yang sedang bersidang akan menjadi nilai-nilai integriti kerana beliau tahu rakyat sedang membuat penilaian. Hak rakyat dalam membuat penilaian di dalam berdasarkan setelah pemilihan dilakukan. Masalah yang kedua, isu tentang kapal Sting dan Ibrahim Ali, apa spekulasi masyarakat yang timbul? Yang berhormat, pada hari ini mereka pada hari ini seolah-olah ingin menunjukkan kami apa yang berlaku pada hari ini, apakah yang tidak selesai. Itu tuntutan mereka. Mengenai spekulasi yang dipertua, kita lihat pada hari ini laporan di dalam berita pun berlakunya pencanggahan. Cuba kita bandingkan apa yang wujudnya pelbagai spekulasi berbagai surat khabar harkah, surat khabar keadilan maupun surat khabar berita harian. Yang kedua, kita lihat mana kita pembangkang menuduh kami seolah-olah hanya melakukan andaian. Namun sedar ataupun tidak sepanjang tuduhan beliau hanya menunjukkan sekiranya. Maksudnya betul, beliau juga sama. Yang cuba hanya menunjuk kami, tapi beliau sendiri melakukan kesilapan yang sama. Sebenarnya betul, sedar ataupun tidak. Yang pertama, apabila beliau menunjukkan mengenai mogok yang berlaku, MRSN menuntut untuk mengadakan kota. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan mengenai PPSMI katanya adanya pelbagai sensitiviti
Maka blogger telah membincangkan isu-isu yang belum disiarkan. Bila sini telah bersetuju, bagaimana blogger-blogger telah membincangkan isu-isu yang tidak pasti. Maka itu yang kami katakan secara langsung penuh sidang parlimen perlu agar rakyat tahu apa hakikat yang sebenarnya. Seterusnya dipertua mengenai dua pihak ini betul. Yang pertama menunjukkan adanya manipulasi keadaan. Beliau sini telah menunjukkan bagaimana adanya manipulasi keadaan yang berlaku pada hari ini disebabkan tiada secara langsung penuh. Dan yang kedua menunjukkan mengenai ahli parlimen jelapang. Saya kira pada ini berlaku penipuan fakta. Dan sedar ataupun tidak, jelapang hanya ada 2 jelapang. Maka Tuan Pertua dengan usul secara langsung penuh sidang parlimen perlu mohon untuk terus. Yang hormat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, sahabat baik di Kabinet Kerajaan, Proksi Pembangkang, hadirin yang bersidang. Hari ini premis muda untuk membangkang kes kerajaan. Kami katakan siaran langsung penuh sidang parlimen tidak perlu atas rasional keadaan sidang parlimen penuh yang tidak sesuai dengan dipertontonkan kepada khalayak. Maka kami ucapkan kepada anda alam-alam realiti yang bukan andaian dan fantasi seperti yang dibentangkan oleh panel kerajaan. Dalam pembentangan konsep, beliau katakan Datuk Sabri Cik, Menteri Belia dan Sukan menyokong penuh agar sidang parlimen ini disiarkan secara penuh. Saya cabar kredibiliti beliau dengan fakta ini kerana Menteri Belia dan Sukan sendiri tidak menyokong siaran langsung penuh diadakan kerana akan menimbulkan spekulasi-spekulasi negatif dan akan melambangkan ciri-ciri pemimpin yang negatif. Kerana yang dibahaskan isu rasuah, penyelewengan dan sebagainya lantas disokong oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Abdullah bin Haji Ahmad Badawi yang menyokong agar siaran langsung penuh tidak disiarkan di mana-mana televisyen. Ini kredibiliti yang saya cabar Perdana Menteri. Kedua, kita lihat kebobrokan konsep pembentangan seorang Perdana Menteri. Kata beliau, sidang parlimen ini perlu atas 2 perkara. Pertama, untuk mengangkat hak rakyat. Kedua, untuk pembentukan integriti yang mereka lapakkan dengan masalah. Persoalan kami asak dan tanya mereka yang tidak pernah dijawab dan tidak pernah disentuh oleh yang ketiga. Pertama, adakah hak rakyat selama ini dinafikan oleh pihak kerajaan? Adakah pemimpin kita tidak berintegriti? Adakah rakyat kita tidak mampu menilai jikalau pun tidak ada siaran langsung penuh sidang parlimen perlu ini, Tuan Yang di-Pertua? Kita lihat pula permainan mereka. Kata mereka, dalam parlimen ini ada jawatan kuasa hak parlimen yang berkuasa untuk mengekang sebarang manipulasi maupun spekulasi. Saya asal mereka untuk mereka tunjukkan adakah hak rakyat diangkat melalui jawatan kuasa ini jika ada ingin mengangkat hak rakyat pada Dewan hari ini. Dan yang kedua, sejauh mana anda menilai jawatan kuasa ini mampu untuk mengekang nilai-nilai integriti pemimpin dalam sidang parlimen. Pernah mereka mentangkan? Saya kira tidak pernah, dan saya tuntut di barisan kerajaan tunjukkan dalam arena penggulungan sebentar nanti. Rangkuman hujah sebelum bidasan hujah saya habiskan di panel kerajaan. Pertama, saya tunjukkan kepada anda mereka bermain dengan andaian-andaian dan omongan kosong semata-mata. Pertama, isu rakyat tidak boleh pilih pemimpin. Kedua, rakyat tidak boleh menilai. Dan ketiga, pemimpin kita akan lebih berintegriti. Keempat, politik murahan yang dijadikan oleh para pemimpin atas isu yang tidak disiarkan secara penuh. Dan yang kelima, isu kapal Singh dan Ibrahim Ali. Kelima-lima isu ini yang di-Pertua tidak pernah ditunjukkan mana spekulasi negatif yang akhirnya mereka hukum secara langsung ini tidak perlu untuk disiarkan. Kelima-lima perkara ini bersifat andaian. Hari ini mereka hukum bahawa rakyat Malaysia tidak pandai untuk menilai, rakyat Malaysia tidak pandai untuk memilih pemimpin dan sebagainya. Lantas perlu untuk siaran langsung penuh ini disiarkan secara penuh, Tuan Yang di-Pertua. Inilah pembawakan mereka yang sangat rapuh dan perlu untuk ditolak sisi Dewan. Baiklah kes mereka. Sebelum itu, yang pertama yang berhormat, kami kata pada hari ini untuk rakyat membuat penilaian berdasarkan apa yang telah disiarkan, bukannya rakyat yang tidak pandai membuat pemilihan. Yang keduanya, adakah Kak Pembangkang pada hari ini ingin menuntut supaya ada ahli politik yang tidak berintegriti kita tutup? Jangan cerita kat rakyat, itu ke? Tuan Yang
Dipertua apabila mengusulkan usul perdebatan hari ini untuk kita siarkan secara langsung di secara penuh sidang parlimen, dan mereka mengakui sekarang ini hanya disiarkan 35 minit ataupun 30 minit. Dalam keadaan ini pun mereka hukum rakyat Malaysia akan tidak bijak untuk memilih pemimpin. Dalam keadaan ini pun mereka hukum rakyat Malaysia akan lebih bijak untuk memilih pemimpin apabila disiarkan secara penuh. Maknanya mantiknya, adakah rakyat Malaysia tidak pandai untuk memilih pemimpin apabila siaran langsung penuh tidak disiarkan? Maknanya anda menafikan hak rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka kagumi dan sanjungi. Tuan Yang Dipertua, kes mereka yang pertama, isu Pulau Batu Putih. Pertama sekali, apa hak rakyat yang diangkat oleh mereka berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih ini? Yang kedua, adakah rakyat tidak mengetahui berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih ini sehingga Malaysia kalah di Mahkamah Persidangan Antarabangsa sendiri pun rakyat masih mengetahui tentang isu ini meskipun tiada siaran penuh oleh siaran langsung Tuan Yang Dipertua. Konon-kononnya rakyat boleh memberi komen atas kapasiti rakyat untuk memberi pendapat kepada kerajaan berkaitan isu Pulau Batu Putih ini. Ini adalah bersifat andaian. Apa jaminan mereka apabila kerajaan kita menyiarkan secara langsung penuh berkaitan isu Pulau Batu Putih ini, akhirnya rakyat kita akan memberi pandangan dan pendapat. Akhirnya pandangan mereka diterima dan dipakai oleh kerajaan kita. Yang kedua, mereka juga tunjukkan pemuda PAS yang menuntut agar siaran langsung ini disiarkan secara penuh. Berkaitan dengan isu ini, saya kira ini adalah agenda politik semata-mata, bukan tuntutan rakyat yang mahukan supaya isu Pulau Batu Putih ini diangkat dan disiarkan secara penuh. Yang kedua, kata mereka rakyat boleh menilai. Adakah rakyat tidak boleh menilai apabila siaran langsung penuh, siaran parlimen penuh ini disiarkan dalam media dan sebagainya? Yang kedua, kata mereka berkaitan dengan rakyat kita menghina pemimpin. Lihat kes ex gratia bekas ketua hakim yakni Tun Saleh Abbas yang diberi bayaran 10.5 juta daripada kes krisis kehakiman pada tahun 1988. Lihat apa yang terjadi. Bagaimana penulis blog dalam blog Keep the Bella yang menghina dan mengutuk kerajaan akibat daripada isu ini. Lihat bagaimana baru 35 minit disiarkan dalam parlimen sudah ada blog-blog yang berani untuk mengkritik dan menghina kerajaan. Penuh ada fikir-fikirkan sendiri. Yang kedua, timbalan Perdana Menteri lagilah dahsyat isunya. Pertama sekali isu kapal Sting dan Ibrahim Ali. Saya asa yang ketiga untuk tunjukkan daripada kedua-dua isu ini apa spekulasi negatif yang akhirnya timbul dan menyebabkan mereka hukum secara langsung parlimen tidak perlu disiarkan. Tidak pernah ditunjukkan. Sekadar bermain dengan andaian. Isu ini contohnya kapal Sting mengatakan pemuda UMNO celaka. Apa spekulasi yang timbul? Apa masalah yang timbul daripada isu? Tidak pernah dibentangkan. Dan kedua, isu Ibrahim Ali katanya barua. Apa spekulasi dan masalah yang timbul daripada pertikaian ini yang tidak pun disiarkan dalam siaran langsung Tuan Yang Dipertua? Yang kedua, kata mereka fitnah ahli politik mengadakan isu ini sekadar politik murahan. Beliau telah memfitnah pemimpin kita menggunakan politik ataupun isu-isu dalam siaran langsung ini sebagai politik murahan para pemimpin. Saya cabar anda membuktikan pemimpin mana yang menggunakan isu ini sebagai politik murahan semata-mata. Jangan tuduh pemimpin kita tak baik, berdosa. Yang kedua, lihat pemimpin kita tidak buat perkara yang tidak berintegriti jika ada jawatan kuasa khas dalam parlimen ini. Kata beliau memberi jaminan kepada sesi dewan ada jawatan kuasa ini, maka pemimpin kita akan lebih berintegriti. Ini satu bentuk andaian yang beliau buat dalam Dewan Perdebatan. Seharusnya beliau menunjukkan dan membuktikan hasil daripada jawatan kuasa parlimen khas ini, akhirnya pemimpin kita lebih berintegriti. Mohon untuk terus membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua Dewan, saya akan jernihkan kembali apa yang telah pun dikotorkan oleh perwakilan kerajaan. Tuan Yang Dipertua Dewan, kita teliti apakah sebenarnya pembawaan kes di perwakilan kerajaan dan perjuangan di perwakilan pembangkang. Kita nilai bagaimanakah kami berjaya membuktikan premis bahawa siaran langsung penuh
sidang parlimen tidak perlu. Kami menilainya dengan melihat kepada keadaan sidang dewan itu berlangsung, iaitu menjawab persoalan apakah keadaan di dalam sidang dewan parlimen itu. Yang keduanya, apakah isu-isu yang dibangkitkan. Dan yang ketiganya, siapakah yang terlibat di dalam sidang dewan parlimen. Dan yang keempatnya, apakah risiko yang bakal timbul sekiranya siaran penuh ini diadakan. Maka hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan kami menilai bagaimanakah keempat-empat aspek ini kami justifikasikan sebagai analisis ketidakperluan di perwakilan pembangkang. Dan seterusnya, pihak Perdana Menteri pada hari ini menyatakan bahawa kami perlu menunjukkan masalah-masalah yang selesai. Sekalipun tiada siaran langsung penuh ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan telah kami tunjukkan betapa sekalipun selama ini siaran langsung penuh ini tidak diadakan, masalah-masalah masih lagi diselesaikan oleh ahli parlimen kita. Masalah-masalah berbangkit tidak pernah timbul sehingga akhirnya menghuru-harakan keadaan negara. Maka itu kami tampil menanyakan kepada mereka, apakah situasi terdesak dan mendesak yang akhirnya siaran langsung penuh sidang Dewan Parlimen ini menjadi satu keperluan kepada kerajaan Malaysia, kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan seterusnya, Tuan Yang di-Pertua Dewan, sekalipun tiada siaran langsung penuh ini, rakyat Malaysia masih lagi tahu tentang isu semasa. Rakyat Malaysia masih lagi cakna tentang keadaan yang berlaku di dalam negara ini. Dan kita lihat mereka boleh mengetahuinya melalui pelbagai media elektronik maupun media cetak. Hak rakyat tidak pernah dinafikan. Benar kita berikan kebebasan, tetapi tiada kebebasan mutlak di dunia ini. Segalanya memerlukan satu had dan batasan. Kerana itu kami tunjukkan betapa siaran langsung penuh sidang Dewan Parlimen tidak perlu. Hujah-hujah yang kami kemukakan tidak bersifat andaian. Kami tunjukkan realiti semasa yang berlaku pada hari ini. Kemudian kesan negatif sepanjang penyiaran 30 minit telah berlaku berbagai kesan-kesan negatif. Apatah lagi sekiranya siaran langsung penuh ini diadakan. Dan seterusnya kita lihat kes di perwakilan kerajaan. Pertamanya, berbicara tentang suara rakyat, iaitu hak rakyat yang konon-kononnya tidak sampai. Yang keduanya, kata yang kedua, rakyat akan lebih faham sekiranya ada siaran penuh. Dan yang ketiganya, pemimpin akan lebih berintegriti sekiranya siaran langsung penuh ini diadakan. Sedar ataupun tidak, pembuktian secara mantik dan automatik yang dilakukan oleh yang pertama maupun yang kedua sebenarnya tidak boleh digunakan pakai oleh seisi Dewan yang mulia. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua Dewan, apakah jaminan mereka bahawa pada hari ini siaran langsung penuh sidang parlimen ini akan menjadi satu mekanisme kepada penyelesaian masalah? Adakah hak rakyat, adakah suara rakyat akan tidak sampai kepada sidang Dewan Parlimen, tidak sampai kepada pemimpin sekiranya siaran langsung penuh ini tidak diadakan? Saya kira hari ini pemimpin-pemimpin di parlimen telah menjalankan tugas menyuarakan hak rakyat, kemudian kembali ke tempat masing-masing memberi penjelasan kepada rakyat mengenai keadaan yang berlaku. Media masa memainkan peranan. Maka apakah sebenarnya keadaan keperluan? Berilah penjelasan, jangan sekadar memberikan celahan-celahan serta pelbagai andaian yang tidak berguna sebenarnya. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua Dewan kata mereka pada hari ini Malaysia perlu untuk lebih terbuka. Benar, kita perlu untuk lebih terbuka. Sebelum ini tiada siaran langsung penuh 30 minit. Kita adakan siaran langsung 30 minit. Kemudian, apakah keterbukaan yang ingin kita amalkan lagi? Sedangkan kita perlu untuk menimbangtarakan pelbagai keadaan. Kita telah cukup dalam keterbukaan ini. Maka apakah sebenarnya analisis keperluan untuk lebih terbuka sehingga siaran langsung penuh ini diadakan? Dan seterusnya, Tuan Yang di-Pertua Dewan lihat persoalan-persoalan yang tidak dijawab di perwakilan kerajaan. Pertamanya, apakah isu yang tidak selesai? Yang keduanya, bagaimana siaran penuh ini menjadi mekanisme penyelesaian masalah? Yang ketiganya, apa keadaan mendesak dan terdesak? Yang keempat, apa analisis keperluan? Dan yang kelima, apa situasi yang tidak boleh tidak siaran langsung penuh adalah jawapan kepada segala masalah? Yang ketiga, tidak pernah membidas 5 fakta yang kami kemukakan. Jangan maafkan dosa-dosa sebegini. Maka Tuan Yang di-Pertua Dewan mohon agar seluruh isi Dewan yakin dan percaya siaran langsung penuh sidang parlimen sebenarnya tidak perlu. Mohon membangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira pembangkang kerajaan perlu untuk bertaubat dan sedar ataupun tidak daripada yang telah menaburkan berbagai pindah-pindah dan membanyakan dosa-dosa mereka. Tuan di-Pertua, ada pihak pembangkang konon pada hari ini pihak pembangkang ini tunjukkan kepada seisi Dewan bagaimana hak rakyat masih lagi terjaga dan pemimpin masih lagi berintegriti walaupun tiada cara langsung penuh sidang parlimen itu perlu, Tuan Di-Pertua. Tetapi sedar ataupun tidak, Tuan Di-Pertua, pada
segala perubahan pihak pembangkang daripada yang pertama maupun yang kedua, yang ketiga itu Tuan Ketua langsung tidak menunjukkan bagaimana hak rakyat kita masih terjaga dan pemimpin kita masih berintegriti walaupun tiadanya siaran langsung penuh Tuan Ketua. Kedua Tuan Ketua, sedang ataupun tidak segala perubahan mereka, yang pertama mengenai isu PPSMI, yang kedua mengenai gaji minimum pekerja swasta, dan yang ketiga mengenai kuantum MRSM, dan akhirnya berlaku mogok dan sebagainya Tuan Ketua. Sedar ataupun tidak, kenapa perkara ini berlaku? Ini adalah akibat tiada secara langsung penuh sidang parlimen Tuan Ketua. Kerana apa? Rakyat tidak tahu apakah permasalahan yang timbul kerana isu-isu, kerana apa isu-isu ini diadakan di dalam sidang parlimen itu. Seterusnya Tuan Ketua, beliau sendiri yang kedua itu terpacut telah mengatakan bagaimana dalam secara langsung sidang parlimen yang 30 minit pun adanya manipulasi keadaan parlimen. Tuan dan Ketua, kerana sidang parlimen yang 30 minit Tuan dan Ketua inilah yang menyebabkan manipulasi. Kerana apa? Pihak rakyat Malaysia tidak tahu hujung pangkal, tiba-tiba berlaku permasalahan. Sedap ataupun tidak, inilah yang kami bawakan kepada sisi dewan. Bagaimana saya rasa pada sidang parlimen itu perlu, kerana hak rakyat Malaysia untuk mengenai isu yang dibangkitkan di parlimen itu sendiri. Tuan dan Ketua, hari ini yang ketiga pihak pembangkang konon-kononnya mencabar apa kaitan dia Datuk Muhammad Syaril Cik menyokong mengenai sidang langsung penuh sidang parlimen ini. Tuan Ketua, sedar ataupun tidak, sidang parlimen yang hanya 30 minit yang dulu dijalankan itu Tuan dan Ketua, kerajaan yang melaksanakan, maka sokonglah Datuk Syaril Cik ini Tuan dan Ketua. Ketiga Tuan dan Ketua, hari ini sikap pihak pembangkang seolah-olah ini menutup segala sikap ahli-ahli politik yang tidak menjaga budi pekerti. Tuan dan Ketua, perlu diingat kerana apa mereka dipilih bukan kerana atas dasar mereka bertanggungjawab untuk menjalankan tugas. Keduanya Tuan Ketua, kita perlu untuk menilai seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang berbudi bahasa dan budi pekerti. Dan kedua aktiviti ini adalah penting untuk kita memilih pemimpin yang baik yang bakal meneraju Malaysia. Tuan dan Ketua, Tuan dan Ketua, hari ini pihak kerajaan telah menunjukkan kepada sisi dewan. Tuan dan Ketua, kami telah menjelaskan bagaimana kononnya kami pihak kerajaan tidak menunjukkan analisis keperluan dan keterdesakan. Saya tunjukkan Tuan dan Ketua bagaimana sidang parlimen ini sebenarnya adalah mandat dan amanah dari rakyat. Tuan dan Ketua, maka rakyat Malaysia perlu tahu segala isu yang ditimbulkan oleh sidang parlimen itu. Tuan dan Ketua, saya pada hari langsung tidak menceritakan isu itu selesai ataupun tidak Tuan dan Ketua, tetapi perlu untuk kita tahu bahawa segala isu yang ditimbulkan oleh sepanjang persidangan parlimen itu adalah mengenai kepentingan rakyat. Saya tunjukkan kedesakan yang konon-kononnya mereka kata ini bukan keterdesakan. Mengenai isu Pulau Batu Putih, inilah keterdesakan yang Tuan Ketua. Bagaimana boleh terlepas di Singapura? Saya kira mengenai isu ini adalah isu yang tidak boleh dipandang enteng. Kita hak rakyat kita perlu untuk mengetahui bagaimana perkara ini berlaku dan akhirnya secara langsung penuh sidang parlimen itu perlu. Yang kedua Tuan Ketua, kedesakan apa yang kami katakan bahawa secara langsung penuh sidang parlimen itu perlu untuk mengelakkan manipulasi pelbagai pihak. Saya kira dengan segala fitnah ataupun spekulasi yang wujud Tuan Betul, ini juga bukan perkara yang boleh dipandang enteng kerana hak rakyat dan demi pembentukan integriti Tuan Betul secara langsung penuh sidang parlimen itu perlu. Kerana apa Tuan Betul? Saya telah menunjukkan kepada sisi dewan bahawa sebenarnya di atas keterdesakan inilah yang untuk menilai bahawa secara langsung penuh sidang parlimen itu perlu. Mohon mencari. Semua selesai sesi kedua. Saya tangguhkan dewan pada satu tempoh yang akan diberitahu.